Baik saudara, kita ke negeri di bawah bayu. GRS komited pastikan Sabah terus maju dan sejahtera. Laporannya kita langsung bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Baik Ifah, Sabah mencipta pelbagai pencapaian sepanjang 5 tahun di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS merangkumi ekonomi, pelaburan, pendidikan dan infrastruktur. Berucap ketika pengumuman calon GRS dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17, Datuk Hajiji yang juga pengerusi GRS berkata, beberapa taman perindustrian baharu telah dibina di beberapa daerah serta meningkatkan kapasiti loji rawatan air dan memperkenalkan bateri energy storage system bagi menampung keperluan elektrik. Kutipan hasil negeri meningkat kepada RM7 bilion pada 2023 dan 2024 berbanding RM3.59 bilion pada 2020. Projek jalan, empangan dan loji air bernilai berbilion ringgit sedang dijalankan untuk menampung pertumbuhan negeri. Maka atas semangat perjuangan, Sabah diutamakan, Sabah melangkah ke hadapan, Sabah maju jaya dan Sabah yang bersatu. Gabungan Rakyat Sabah bertanding pada pilihan raya umum ke-17 ini dengan mengangkat dan menjunjung aspirasi rakyat, sekaligus memastikan kesinambungan pelan pembangunan dasar pada 7 SME. Keputusan Kerajaan Persekutuan tidak merayu tuntutan 40% hasil Sabah disifatkan langkah bersejarah, bukti komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap perlembagaan. Demikian menurut Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pembangunan Sabah IDS, Datuk Ramza Dambul. So pada saya itu adalah satu permulaan yang sangat positif. Walaupun dalam bahagian kedua surat itu memang ada dinyatakan bahawa mereka akan appeal buat rayuan daripada segi tentang kenyataan-kenyataan bahawa terdapat salah guna kuasa terhadap perjanjian yang dulu-dulu. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang akan cuba untuk diperhalusi lagi. Tetapi daripada segi hak Sabah, hak perlembagaan Sabah kepada 40% itu tuntas. Pengiktirapan itu membuka lembaran baharu hubungan pentadbiran negeri dan persekutuan selain menjadi asas dalam memperkukuh pembangunan ekonomi dan keadilan fiskal di Sabah. Penganalisis politik pula menyifatkan keputusan Kerajaan Persekutuan itu sebagai langkah tepat yang dinanti-nantikan rakyat Sabah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sabah Profesor Madya Dr. Romzi Ationg berkata, keputusan itu menunjukkan komitmen kerajaan dalam memartabatkan perlembagaan persekutuan serta menghormati kedudukan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Katanya tindakan berprinsip itu turut meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara, Kampus Sabah Tony Paridi Bagang, menyifatkan keputusan berkenaan berjaya meredakan kebimbangan dan spekulasi yang timbul sebelum ini. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan berasingan memaklumkan kerajaan akan memulakan rundingan segera dengan Kerajaan Negeri Sabah bagi pelaksanaan pemberian khas tersebut. Sementara itu, aktivis politik pro Gabungan Rakyat Sabah Aksha Nasra berpendapat keputusan Kerajaan Persekutuan mengembalikan hak hasil bersih 40% kepada Sabah sebagai langkah besar. Ia bakal memperkukuh kestabilan politik dan pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Dalam kenyataannya, Aksyah berkata keputusan itu bukan berlaku secara kebetulan tetapi hasil kesedaran terhadap tuntutan rakyat Sabah yang sekian lama menunggu pengembalian hasil negeri seperti termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Katanya pendekatan berstrategi Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Hajiji Nur antara faktor utama kejayaan pengembalian hak tersebut. Pengembalian peratusan hasil itu dijangka memberi nafas baharu kepada agenda pembangunan negeri, termasuk memperkukuh ekonomi, kebajikan rakyat dan kesejahteraan luar bandar.
Justru Aksyah mengajak rakyat Sabah terus mengekalkan kepercayaan kepada kerajaan negeri bagi memastikan kestabilan politik dan pembangunan berterusan. Sabah mampu menjadi hub utama perikanan negara. Pemberian kuasa mengurus pengeluaran permit dan lesen laut dalam bagi vesel penangkapan ikan Zon C2 turut memberi kelebihan dalam membangunkan ekonomi biru. Ia merupakan antara 11 perkara dalam Perjanjian Malaysia MA63 yang sudah diselesaikan. Butirannya bersama Doni Ijom dalam Aspirasi Bayu. Sebelum ini, kita hanya ada 7 lesen laut dalam. Begitu luas laut kita banding dengan Perak. Seberapa 207 yang dilisenkan. Menerusi penurunan kuasa ini, Sabah berhak mengeluarkan lesen untuk kapal nelayan bagi menangkap ikan 30 batu nautika dari pantai ke laut sehingga ke Zon Ekonomi Eksklusif ZEE. Lebih 1,000 kapal nelayan komersial aktif di negeri ini. Pemberian lesen perikanan laut dalam C2 diberi keutamaan kepada pengusaha perikanan laut dalam. Labuan Madani Marine Sdn Berhad antara syarikat yang diberi mandat untuk mengendalikan operasi perikanan laut dalam melalui permit ini. Beroperasi menggunakan 2 buah kapal dengan kapasiti 150 tan metrik setiap pelayaran, syarikat ini menjadi perintis projek perikanan laut dalam Sabah. Kita tahu bahawa antara penyumbang terbesar sektor perikanan di Malaysia ini adalah di Sabah. Okay, jadi ini yang kekuatan kita ada. Kalau sebut perikanan ini, kita tidak lagi berkatakan ini perikanan di kawasan pesisir, tapi adalah di laut dalam. Jabatan Perikanan dengan sokongan Kerajaan Persekutuan juga aktif menganjurkan kursus kemahiran bagi menarik minat anak tempatan menceburi sektor perikanan laut dalam. Pembangunan industri perikanan laut dalam bukan sahaja dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, tetapi dapat merancangkan lagi pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan selain mempercepat pemindahan teknologi moden kepada nelayan tempatan. Doni Ijom, RTM. Sabah dan Republik Indonesia sepakat memperkukuh kerjasama dua hala. Ia diperkasa melalui pertemuan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor bersama Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu Yang Baharu Norman Effendi. Kunjungan berlangsung di kediaman rasmi Ketua Menteri di Serigaya, Kota Kinabalu. Pertemuan membincangkan peluang pelaburan, pendidikan dan tenaga kerja. Selain mengeratkan hubungan rakyat dengan rakyat yang sekian lama terjalin. Datuk Haji G turut mengucapkan tahniah atas pelantikan Norman sebagai Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu. Kecuaian pemandu punca utama kemalangan jalan raya di negeri ini. Buktinya 90% insiden didapati berpunca daripada kelalaian pengguna sendiri. Perkara ini disahkan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun dalam sidang media di Ibu Negeri. Jelasnya peningkatan bilangan kenderaan bukan faktor sebenar kemalangan. Sebaliknya sikap pengguna jalan raya menjadi penyumbang terbesar. Kita kena menguatkuasakan ataupun melakukan tindakan pertuduhan agar dia menjadi satu peringatan kepada semua pengguna jalan raya supaya memastikan diri dalam keadaan siap untuk memandu. Menurut Datuk Jauteh, penguatkuasaan undang-undang dan tindakan pertuduhan penting bagi mendidik masyarakat serta meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab di jalan raya. Pemandu juga diingatkan agar bersedia dari segi kesihatan, kepekaan deria dan kestabilan mental, termasuk menjauhi pengaruh alkohol sebelum memandu. Polis juga akan memperhebat tindakan tegas terhadap pesalah trafik bagi memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya di negeri ini.
Puspanita Cawangan Sabah terus memainkan peranan sebagai wadah penyatuan dan sokongan kepada agenda pembangunan negeri serta sumber inspirasi kepada wanita penjawat awam untuk aktif, berilmu dan berbakti kepada masyarakat. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar untuk merangkap penasihat Puspanita Negeri menzahirkan penghargaan kepada pertubuhan ini atas komitmen berterusan membantu masyarakat dan memperkukuh perpaduan ahli. Beliau berucap dalam Majlis Makan Malam Puspanita Cawangan Sabah kali ke-42 bertemakan Malam Citra Batik di Kota Kinabalu. Datuk Safar turut memuji usaha Puspanita menonjolkan keindahan warisan batik tempatan yang bukan sahaja memperkasakan budaya tetapi turut menyokong usahawan wanita dan kraf tangan negeri. Melalui semangat kebersamaan dan dedikasi, warga Puspanita menjadi inspirasi kepada wanita penjawat awam untuk berkhidmat demi kemajuan negeri. Malam Citra Batik yang menekankan semangat kebersamaan dan dedikasi ahli memeriahkan sambutan ulang tahun ke-42 Puspanita Cawangan Sabah. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.